You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman wa fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para penonton yang bersama dengan kita atau bersama dengan saya lah pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Hari ini kami sedang buat live di Kuala Terengganu. Kerana kami insya-Allah lepas ni ada misi pasca banjir yang kedua pada tahun ini. Alhamdulillah, walaupun kami ada misi ataupun sibuk dengan apa-apa program ataupun projek, kami tetap juga akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang pada pagi ini untuk meneruskan daurah Ramadan 1443 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada minggu lepas, pada Jumaat minggu lepas, pada siri yang pertama kita dah membincangkan tentang bab yang pertama di kitab Fiqh Puasa dan Iktikaf. Fiqh Puasa dan Iktikaf, bab pertama mengenai definisi ataupun ta'rif serta sejarah pensyariatan puasa. Alhamdulillah. Kita dah tahu dah apakah itu maksud puasa, kan? Puasa dalam bahasa Arab ialah saum ataupun siam, dan juga apakah definisi dia, dan juga bilakah puasa itu disyariatkan, iaitu pada tahun kedua Hijrah, dan juga beberapa kelebihan serta fadilat berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga puasa ini memanglah, kan, kita ni sebagai umat Islam, kita tahu bahawa puasa ini ialah antara salah satu daripada rukun-rukun Islam. Salah satu daripada rukun-rukun Islam. Dan juga puasa ini ialah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat hebat. Kan? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi mengatakan, bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu baginya. Kan, solat, zakat, sedekah dan juga lain-lain itu semua baginya, bagi anak Adam tersebut. Illa siyam, kecuali puasa, ataupun illa saum fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu bagiku, maksudnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan juga aku akan memberi balasan kepadanya. Aku akan memberi balasan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menisbahkan puasa itu terus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kerana ketika ini para ulama ada memberi jawapanlah kenapa Allah Subhanahu wa taala menisbahkan puasa baginya sendiri, kan? Maksudnya kata apa? Fa innahu li, kan? Maka sesungguhnya puasa itu bagiku. Kenapa? Kan, antara jawapan yang diberi oleh para ulama ialah kerana puasa ini ialah ibadah yang paling jauh daripada riak. Yang paling jauh daripada riak. Yang paling jauh daripada kerosakan riak. Kenapa? Kerana apabila seorang itu dia menahan dahaga, menahan lapar, menahan nafsunya, menahan daripada buat perkara-perkara yang merosakkan puasanya, ketika itu kebanyakan perkara tersebut tersembunyi. Manusia lain tak dapat hendak melihat perbuatan tersebut, kan? Biasalah, contohnya kita, kan, kalau masa-masa bulan bukan Ramadan ini, kan, bukan bulan puasa ini, contohnya macam kawan kita puasa, selagi mana dia tak bagi tahu bahawa dia puasa, kita akan tahu dia puasa, kan? Kadang-kadang dia bagi tahu dia puasa, lepas tu kita lupa pula. Kan? Dia bagi tahu dah tadi dia puasa, lepas tu kita makan. Tengok-tengok dia, baru teringat dia ni puasa. Sorry, aku makan dulu, contohnya, kan. Jadi itu menandakan apa? Puasa ini dia ialah amalan yang jauh daripada riak. Jauh daripada riak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu seorang itu berpuasa. Kerana amalan itu tersembunyi.
kerana amalan itu tersembunyi. Jadi ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menisbahkan puasa ini kepada dirinya sendiri. Menisbahkan puasa ini kepada dirinya sendiri. Dan juga ada beberapa jawapan yang diberi oleh para ulama nak katakan apanya? Nak katakan puasa ini ialah ibadah yang agung di mana ganjaran dia tidak terhad, kan, di mana ibadah-ibadah lain dia dihadkan ganjaran dia antara 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Adapun puasa tiada had. Tiada had. Lebih 700 ke balasan ataupun ganjaran yang tak terkira ke, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya amalan berpuasa. Jadi kita nak puasa antara puasa yang paling penting ialah puasa di bulan Ramadan. Sebab itulah kita buat daurah Ramadan ini supaya kita dapat sama-sama mengulang kaji, bermudzakarah, kan, murajaah, kan, kita ingat balik apakah rukun-rukun puasa, syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat wajib puasa, perkara-perkara yang batalkan puasa dan juga lain-lain. Moga-moga kita semua dapat faedah daripada semua ini, insya-Allah. Baik. Itu ialah sedikit mengenai minggu lepas. Alhamdulillah. Pada hari ini pula, pada pagi Selasa ini, kita akan masuk kepada bab yang kedua. Waalaikumsalam, Mat Syah Fifi. Terima kasih kerana menyertai. Kan? Baik. Bab yang kedua, kita akan masuk kepada hukum berpuasa. Kita akan membicarakan mengenai hukum berpuasa. Apakah hukum puasa? Kita tahu puasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Tapi puasa ni bukan Ramadan saja. Puasa ni bukannya bulan Ramadan sahaja. Kan, puasa ada di bulan-bulan yang lain. Kan? Jadi apakah hukum berpuasa? Kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi kita gunakan, seperti biasa kita gunakan kitab Fiqh Puasa dan I'tikaf, yang di mana kitab ini ialah terjemahan daripada Al-Aham Mukhtasar At-Taqrirah As-Sadidah. Ini adalah terjemahan sebenarnya. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita masuk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin. Bab yang kedua, hukum berpuasa. Apakah hukum puasa? Hukum berpuasa meliputi 4 hukum. Jadi hukum puasa ni dia ada 4 hukum. Dia ada 4 hukum. Seperti biasa kita tahu, seperti maklum, kita tahu bahawa hukum taklifi ada 5. Kan, hukum taklifi ada 5. Kan, wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Adapun puasa diambil 4 daripada 5 hukum tersebut. Dia ada 4 hukum daripada 5 hukum taklifi tersebut. InsyaAllah kita akan bincangkan depan ni. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama ialah wajib, kedua sunat, ketiga makruh dan juga keempat haram. Tak ada harus, tak ada puasa harus. Tak ada hukum puasa, tak ada hukum puasa yang harus. Kan, sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada makruh, sama ada haram. Adapun hukum asal berpuasa, apakah hukum asal berpuasa? Hukum asal berpuasa ialah sunat. Hukum asal berpuasa ialah sunat. Nanti kita akan tengok apakah hukum apakah puasa wajib, apakah puasa sunat, apakah puasa makruh, apakah puasa haram. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama ialah hukum wajib. Wajib berpuasa. Jadi apakah puasa yang wajib ke atas setiap orang Islam yang memenuhi syarat-syarat wajib untuk berpuasa? Baik. Berlaku dalam 6 keadaan. Puasa yang wajib ada 6 keadaan. Ada 6 keadaan. Yang pertama sekali ialah puasa Ramadan. Ialah puasa Ramadan. Inilah puasa yang kata rasanya puasa apa ni? Rasanya puasa yang paling terkenal lah. Puasa yang paling terkenal. Puasa yang semua orang tahu. Dan juga puasa Ramadan puasa Ramadan yang wajib inilah puasa yang merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Kan kita tahu kan, antara salah satu daripada rukun-rukun Islam ialah berpuasa. Puasa apa tu? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama sekali puasa yang wajib ialah puasa Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa daripada kamu yang melihat anak bulan, kan, falyasum, maka hendaklah orang tersebut yang melihat anak bulan itu dia berpuasa. Puasa apakah ini? Puasa Ramadan.
Puasa bulan Ramadan. Baik. Jadi ini makruflah kan. Apabila kita masuk nanti 1 Ramadan, kita kena berpuasa sehinggalah tamat bulan Ramadan, insya-Allah. Kan, Allahumma balighna Ramadan. Moga-moga Allah SWT jumpakanlah kita pada Ramadan yang akan datang. Tak lama kan, kurang daripada sebulan. Sama-samalah kita memperbaiki diri dan juga banyakkan berdoa lah. Banyakkan berdoa. Baik. Kemudian yang kedua ialah puasa ganti ataupun puasa qada. Puasa ganti ataupun puasa qada, iaitu apabila seorang dia tinggal ataupun dia tak mampu untuk puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, ketika itu dia mestilah menggantikan puasa tersebut, ataupun nama lain dia ialah puasa qada. Ialah puasa qada. Yang ketiga ialah puasa kafarah. Seperti apa? Seperti kafarah zihar atau bunuh jima' pada siang hari Ramadan. Jadi puasa kafarah ni dia ada beberapa keadaan lah. Seseorang itu diwajibkan untuk puasa kafarah. Antaranya ialah kafarah zihar. Apabila seorang suami melakukan zihar terhadap isterinya, ketika itu dia perlu melakukan kafarah. Antara kafarahnya ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Ada dalam, kalau kita lihat dalam surah Al-Mujadalah, kan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan mengenai hukum ataupun tertib kafarah zihar. Kan, faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa, kan gitu. Dan barang siapa yang dia turutan lah, yang pertama dia kena bebaskan hamba. Kalau tak mampu untuk bebaskan hamba, maka barulah dia faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain, kan, ila akhir ayat. Barang siapa yang tak menjumpai hamba tersebut untuk dibebaskan, maka wajiblah ke atasnya untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa jadi janganlah buat gitu kan. Siapa dah yang mampu, kan, puasa sebulan Ramadan pun dah lembik dah kan. Jadi ini kena puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan bulan puasa selain daripada bulan puasa. Selain daripada bulan puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi antara kafarah zihar ialah puasa 2 bulan berturut-turut. Hukum dia ialah wajib. Baik. Nak tahu lagi kena masuk zihar lah, tapi itu bab lain. Okey. Atau bunuh ataupun jima' pada siang hari Ramadan. Ini ialah contoh-contoh benda-benda yang mewajibkan kafarah. Antaranya ialah bunuh. Nanti ini adalah apabila seorang tu dia bunuh sengaja ke ataupun tak sengaja ke, ataupun serupa dengan sengaja, itulah. Ketika itu dia kena kafarah. Dia kena melakukan beberapa benda untuk melepaskan diri daripada dosa tersebutlah. Baik. Kemudian jima' pada siang hari Ramadan. Ini kita akan bincangkan nanti pada perkara-perkara yang batalkan puasa, insya-Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat ialah puasa ketika menunaikan haji dan umrah bagi menggantikan sembelihan untuk fidyah. Ini masuk pada bab haji lah. Bila seorang itu dia buat perkara-perkara yang perkara-perkara yang tak dibenarkan ketika haji ataupun ketika ihram, ketika itu dia kena bayar fidyah. Jadi apabila seorang tu dia tak mampu untuk bayar fidyah, ketika itu dia boleh gantikannya dengan puasa. Jadi ini antara contohnya lah. Kemudian yang kelima ialah berpuasa pada menunaikan pada menunaikan solat istisqa jika diperintahkan oleh pemerintah. Ini apabila pemerintah hendak menunaikan rakyat-rakyat dia ataupun orang awam untuk solat istisqa, pemerintah boleh memerintahkan orang awam tersebut untuk berpuasa. Ketika itu apakah hukum dia? Hukum dia ialah wajib. Baik. Yang keenam ialah puasa nazar. Yang last sekali, yang keenam ialah puasa nazar. Apakah itu nazar? Nazar ini ialah apabila seorang itu dia mewajibkan perkara yang tak wajib ke atasnya. Senang katalah. Kan? Dia mewajibkan sesuatu perkara yang tak wajib ke atasnya. Contohnya apa? Contoh macam puasa. Contohnya selain daripada puasa Ramadan contohnya. Kan? Apabila seorang contohnya seorang tu dia kata dia bernazar untuk puasa hari Isnin minggu depan contohnya. Jadi bulan ni bulan Syaban.
Minggu depan bukan Ramadan lagi. Kan maksudnya bukannya hari yang diwajibkan untuk puasa. Tapi bila dia bernazar ketika itu, dia telah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk puasa pada hari Isnin minggu depan. Jadi asalnya tak wajib, jadi wajib. Sebab apa? Sebabkan nazar. Sebabkan nazar. Dan juga nazar ini hanya pada perkara yang sunat sahaja. Tak ada nazar perkara yang harus. Tak ada kalau aku gini-gini, aku nak bernazar botak kepala. Tak ada. Itu bukannya nazar. Itu bukan nazar. Botak kepala bukannya amalan yang sunat. Harus. Harus. Tak ada. Kalau nazar botak kepala ke, apa lagi? Perkara-perkara haruslah. Kan? Nazar beli baju baru ke, contohnya lah. Kan? Itu ialah perkara yang harus. Nazar ini hanya pada perkara yang sunat. Puasa, sedekah, kan? Dan juga lain-lain lah perkara-perkara sunat. Solat sunat contohnya. Kan? Itu barulah dinamakan sebagai nazar. Adapun kalau nazar perkara yang harus ataupun makruh ataupun haram, maka itu ialah sia-sia. Tak ada nazar pun. Tak ada nazar pun. Baik. Itu yang keenam. Jadi ini ialah enam puasa yang wajib. Ini ialah 6 puasa yang wajib. Kan, yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada atau berganti, yang ketiga puasa kafarah, yang mana kafarah tu ada benda-bendanya lah. Yang keempat ialah puasa untuk ketika menunaikan haji dan umrah bagi menggantikan sembelihan untuk fidyah. Yang kelima ialah puasa untuk solat istisqa apabila pemerintah memerintahkannya. Kemudian yang keenam ialah puasa nazar. Apabila seorang dia bernazar untuk puasa sunat. Ketika itu jadi wajib lah. Ketika itu jadi wajib. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu ialah puasa yang wajib. Puasa yang wajib. Baik. Kemudian kita masuk pula pada puasa yang sunat. Pada hukum yang kedua bagi puasa, iaitu puasa sunat. Jadi apakah puasa-puasa yang disunatkan bagi umat Islam untuk menunaikannya? Dan juga ini merupakan syiar ataupun merupakan ibadah yang boleh kata bonus lah, kan? Bonus untuk umat Islam, kan? Apabila seorang tu dia hendak lebih mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apabila dia hendak lebih lagi untuk membanyakkan lagi amalan kebaikan dia, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan puasa sunat. Kan? Jadi inilah pilihan-pilihan ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-hambanya. Jadi barang siapa yang suka puasa, dia boleh tunaikan puasa sunat ini. Baik, kita akan tengok nanti insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata musannif, apa kata penulis? Kedua sunat, iaitu hukum asal bagi puasa ini. Sunat ialah hukum asal bagi puasa ini. Puasa hukum asalnya ialah sunat. Dan hukum ini terbahagi kepada 3 bahagian. Puasa sunat kita boleh bahagi kepada 3 bahagian. Apakah 3 bahagian tersebut? Saya sebut dulu. Yang pertama ialah puasa yang berulang-ulang setiap tahun. Ma yatakarraru bi takarruris sanah. Ini bahasa Arab lah. Kan? Puasa yang berulang-ulang dengan ulangan tahun. Setiap tahun ada puasa tersebut. Faham Harap faham lah. Yang kedua ialah puasa yang berulang-ulang dengan bulan. Dengan berulangnya bulan. Setiap bulan sunat untuk puasa tersebut. Nanti kita akan sebutlah apa puasa tersebut. Tapi nak katakan bahagian kedua ialah puasa yang berulang-ulang sunat untuk puasa itu dengan berulang-ulangnya bulan. Contohnya lah bulan Muharram sunat untuk puasa hari-hari ini. Masuk bulan Safar sama juga sunat untuk puasa bulan-bulan ini. Gitulah sampailah habis bulan lah. Setiap kali masuk bulan baru disunatkan puasa ini. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga yang ketiga ialah puasa yang sunat yang berulang-ulang dengan setiap minggu. Setiap minggu disunatkan untuk puasa ini. Setiap minggu disunatkan untuk puasa hari-hari ini. Jadi ini 3 bahagian. Yang berulang setiap tahun, yang kedua berulang setiap minggu, yang ketiga ialah yang kedua ialah berulang setiap bulan, yang ketiga ialah berulang setiap minggu. Jadi nak tahu apa benda, kita akan tengok nanti insya-Allah. Moga-moga Allah SWT beri taufik kepada kita lah untuk menunaikan puasa ini.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali ialah puasa yang berulang pada setiap tahun. Yang pertama sekali ialah puasa yang berulang pada setiap tahun. Apakah itu? Kat sini disebut ada 7. Kat sini sebut ada 7. Yang pertama sekali ialah puasa hari Arafah. Yang pertama sekali ialah puasa hari Arafah. Bilakah hari Arafah ni? Kalau orang ingat, hari Arafah ini ialah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Kenapa dinamakan sebagai hari Arafah? Kerana pada hari tersebut, orang-orang yang melakukan haji, dia sedang wukuf di Arafah. Sedang wukuf di Arafah. Siapakah yang disunatkan untuk puasa hari Arafah? Adakah semua orang? Bukan semua orang. Hanya orang yang tidak melakukan haji. Hanya orang yang tidak melakukan haji. Adapun orang yang melakukan haji, ketika itu tak sunat bagi mereka untuk berpuasa. Kerana apa? Kerana ketika itu mereka ada ibadah yang lebih afdal lagi bagi mereka. Apakah itu? Iaitu berdoa ketika wukuf di Arafah. Berdoa, berzikir dan juga lain-lain lah. Jadi, untuk mengelakkan kepenatan ataupun kehausan dan juga lain-lain, ketika itu tak disunatkan bagi orang menunaikan haji untuk berpuasa sunat ketika hari tersebut. Dia orang tak payah puasa, dia orang doa sahaja. Itulah ibadah yang lebih afdal bagi mereka. Adapun orang-orang yang tak melakukan haji, kan, bahkan majoriti lah umat Islam ketika itu tak melakukan haji, ketika itu mereka disunatkan untuk puasa pada hari tersebut. Hari Arafah bila? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Dan juga ini kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hari Arafah ialah antara hari-hari yang afdal, yang paling mulia. Hari Arafah ialah antara hari-hari yang paling mulia di sisi umat Islam. Jadi sebab itulah kita dianjurkan untuk berpuasa. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan juga ada dia punya fadilat dia. Antara fadilat dia ialah, kan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Riwayat At-Tirmizi. Apakah maksud dia? Siyamu yaumi Arafah, sesungguhnya puasa pada hari Arafah itu, inni ahtasibu 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berharap ke atas Allah Subhanahu wa taala, kan, an yukaffira as-sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu, bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa, akan mengampuni dosa tahun yang sebelumnya itu, sebelum hari Arafah tersebut, dan juga tahun yang selepas daripada hari Arafah. 2 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang puasa pada hari tersebut. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini menandakan besarnya pahala atau ganjaran bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah. Jadi insya-Allah, kan, nanti pada 9 Zulhijjah nanti kita berazamlah untuk menunaikan puasa pada hari Arafah. Tak rugi insya-Allah, tak rugi. 2 tahun dapat apa? Dapat pengampunan, dapat free pass. Tak ada free pass. Janganlah buang-buang benda tak elok pula. Maksudnya kata apa? Dapat keampunan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 2 tahun. Baik. Kemudian yang kedua ialah puasa pada hari Tasu'a. Puasa pada hari Tasu'a. Dia sebenarnya puasa pada saya baca ni. Puasa pada hari Tasu'a, puasa pada hari Ashura dan juga puasa pada 11 Muharram. Ini sebenarnya berkaitan. Ini sebenarnya semuanya berkaitan. Puasa yang kedua Tasu'a, yang ketiga Ashura, yang keempat 11 Muharram. Ini puasa ini semua berkaitan. Puasa ini semua berkaitan. Kan, Tasu'a, apakah itu Tasu'a? Tasu'a ialah 9 Muharram. Ialah 9 Muharram. Ashura, apa Ashura? Ashura ialah 10 Muharram. 11 Muharram lah. Jadi pada 9 Muharram, 10 Muharram dan juga 11 Muharram disunatkan untuk berpuasa. Disunatkan untuk berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah asalnya? Asal bagi sunat puasa ialah Ashura. Asal bagi sunatnya ialah pada hari Ashura berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata al-madiyah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap ke atas Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampuni mengampuni dosa orang yang puasa pada hari Ashura. Mengampuni apa? Mengampuni dosa pada tahun yang lalu. Dikurang sikitlah hari puasa pada hari Arafah, diampunkan diampunkan dosa puasa sebelum dan puasa selepas. Adapun puasa pada hari Ashura diampuni, harap-haraplah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa pada tahun yang lepas, tahun yang berlalu. Jadi ini kehebatan hari Ashura lah. Kehebatan hari Ashura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapakah hari Ashura disunatkan untuk berpuasa? Kerana dikatakan hari tersebutlah banyak kejadian, banyak peristiwa. Antaranya ialah hari Ashura ialah apabila Nabi Musa alaihi salam selamat daripada cengkaman Fir'aun laknatullahi alaihi. Kan? Kita tahu kan kisah Nabi Musa alaihi salam, kan, di mana Nabi Musa alaihi salam dia pergi berdakwah kepada Fir'aun laknatullahi alaihi, kan, dan juga berdakwahlah, kan, mengajak Fir'aun untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Fir'aun ni degil, dia tak nak ikut cakap, kan, jadi dia pun kejar, kan, dia pun nak menghalang Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam pun lari daripada Fir'aun. Bilakah kejadian tersebut berlaku? Pada 10 Muharram ataupun pada hari Ashura, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bukan sahaja hari Ashura yang disunatkan untuk berpuasa, sama juga pada hari Tasu'a dan juga pada hari 11 Muharram. Sehari sebelum daripada Ashura dan juga sehari selepas daripada Ashura. Jadi 3 hari yang disunatkan untuk berpuasa. Kenapa hari yang sebelum daripada Ashura pun disunatkan untuk berpuasa? Kerana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. La in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika aku masih hidup lagi pada tahun hadapan, nescaya aku akan puasa pada hari yang ke-9. Hari ke-9 apa? Hari ke-9 Muharram. Jadi pada 9 Muharram lah, pada 9 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, kalau aku hidup pada tahun depan, aku akan puasa pada hari ke-9 Muharram. Tapi Rasulullah SAW tak sempat untuk menunaikan ni lah. Kerana Rasulullah SAW ketika itu telah wafat pada tahun hadapan. Tapi tetap juga 9 Muharram disunatkan untuk berpuasa. Begitu juga 11 Muharram. Kerana apa? Kat sini ada beberapa faedah yang kita dapat. Kenapakah dengan puasa hari Ashura disunatkan juga untuk puasa hari ke-9 dan juga hari ke-11? Ada beberapa hikmah kenapa perkara ini disunatkan. Yang pertamanya ialah untuk berbeza dengan orang Yahudi ketika itu. Sekarang tak tahulah, wallahu alam. Mungkin dia buat juga. Tapi pada ketika itu, orang Yahudi ketika itu mereka sama juga puasa pada hari Ashura. Orang Yahudi pun sama puasa pada hari Ashura. Jadi untuk berbeza ataupun untuk kita mukhalafah dengan orang Yahudi, kita puasa ekstra sehari. Sebelum dan juga selepas. Untuk kenapa? Untuk kita sama-sama atau untuk kita menyalahi orang Yahudi. Tak sama dengan mereka. Jadi ini sama jugalah. Apa-apa yang kita lakukan pun, kan, sebenarnya kita dituntut untuk menyalahi orang yang kafir. Kan? Orang yang bukan Islam. Kan? Sama ada pada ibadah ialah, dan sama juga macam pakaian, fashion, kelakuan, akhlak, apa-apa sekali pun lah. Benda yang baik kita ikut, tapi ada pun benda-benda yang tak elok kita kena menyalahi. Orang Islam sebenarnya kena menyalahi perkara-perkara yang tak baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini antara hikmah atau isyarat yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada soalan. Jadi ustaz, puasa hari ke Ashura saja pun boleh kan? Boleh, tak masalah. Dia sunat saja. Dia sunat saja. Yang dia ada martabat lah, dia ada martabat. Yang paling tinggi sekali, yang paling afdal ialah puasa 3 hari. 9, 10, 11. Ini yang paling afdal, yang paling hebat, paling elok. Yang seterusnya, yang rendah sikit, puasa 2 hari. 9, 10 ataupun 10, 11. Tapi kalaulah tak mampu untuk puasa 3 hari ataupun 2 hari, kan, orang tu contoh macam dia tak biasa puasa ataupun lain-lain, dia boleh sahaja untuk puasa pada hari Ashura sahaja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Disunatkan juga. Cuma yang paling hebat, paling elok sekali ialah puasa 3 hari. Kenapa? Yang pertamanya ialah untuk menyalahi orang Yahudi. Yang keduanya ialah untuk berjaga-jaga. Mana tahu kita ingat itu 9 Muharram, rupanya itu 10 Muharram, contohnya. Mana tahu kita ingat itu 11 Muharram, rupanya itu 10 Muharram. Kita contohnya kita punya perkiraan lari sikit. Jadi untuk berhati-hati kita puasa 3 hari tersebut, 3 hari terus. 3 hari terus. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada soalan lagi rupanya? Bapa beritahu. Sama juga. Bagi musafir digalakkan tetap berpuasa atau lebih baik berbuka? Oh, ini advance ni. Jadi nanti kita akan masuk pada bab yang seterusnya. Ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ada beberapa golongan, ataupun nanti kita akan tengok nanti lah. Ada syarat-syarat wajib berpuasa. Ada syarat-syarat wajib berpuasa. Antara syarat wajib berpuasa ialah iqamah atau muqim. Iqamah ni bukannya visa kalau orang tahu syarat, iqamah ni visa, tapi iqamah ni maksudnya muqim, maksudnya dia tidak bermusafir. Itu antara syarat wajib berpuasa ialah iqamah, maksudnya dia tidak bermusafir. Jadi apabila seorang itu bermusafir, ketika itu dia ada rukhsah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Orang yang musafir ada syarat-syarat lah. Ada syarat-syarat dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi ada pilihan untuk tidak berpuasa ataupun berpuasa. Jadi manakah yang lebih afdal, manakah yang lebih elok? Ketika ini menurut mazhab Syafi'i, kalaulah seseorang itu dia tidak ada keuzuran ataupun dia tak ada kepayahan, tak ada kepenatan kan, ketika musafir, ketika itu lebih afdal bagi dia untuk teruskan berpuasa. Lebih afdal bagi orang yang bermusafir, kalaulah dia tiada kepenatan, kesusahan dan juga kepayahan, lebih afdal bagi dia untuk berpuasa, untuk teruskan berpuasa. Kalau ada kepayahan, kepenatan ataupun kesusahan, barulah lebih afdal bagi dia untuk buka puasa, untuk tidak berpuasa. Jadi ini senang, ni punya ringkasan lah. Kalau tak ada susah, teruskan puasa. Kalau ada kesusahan, barulah dia boleh untuk buka puasa. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, teruskan pada puasa-puasa yang sunat. Okey. Jadi Tasu'a, Ashura dan juga 11 Muharram. Kemudian yang kelima ialah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Baik. Kan, disunatkan bagi seorang itu untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Kan? Jadi dan juga yang kaifiat yang paling afdalnya ialah seseorang itu terus berpuasa selepas daripada hari raya. 1 Syawal itu tak boleh puasa. 2 Syawal sampailah berapa? 2 Syawal, 3 Syawal, 4, 5, 6, 7. 2 hingga 7 Syawal terus puasa. Menghabiskan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah kaifiat yang paling afdal. Itulah kaifiat yang paling afdal. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keenam ialah bulan-bulan haram, iaitu puasa pada bulan haram. Dekat alam Islam ada beberapa bulan yang digelar sebagai bulan haram. Al-Ashhurul Hurum. Kan? Beberapa bulan yang digelar sebagai bulan-bulan haram. Apakah bulan-bulan haram? Siapa ingat? Ada 4 bulan.
Bulan haram ada 4 bulan. 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan yang tidak yang tunggal. Apakah 3 bulan yang berturut-turut? Yang pertama sekali ialah Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kemudian bulan yang tunggal ialah bulan Rajab. Bulan yang baru kita tinggalkan beberapa hari yang lepas, iaitu bulan Rajab. Jadi pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram dan Rajab, 4 bulan ini disunatkan untuk memperbanyakkan ibadah berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Apakah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalus siyami ba'da Ramadan, sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa pada bulan Allah yang haram. Pada bulan Allah yang Muharram. Pada bulan Allah yang Muharram. Bulan Muharram maksudnya. Kan? Wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Dan juga sebaik-baik solat selepas daripada solat fardu ialah solat pada ataupun solat qiyamul lail, solat malam. Solat pada waktu malam. Dan juga bukan sahaja bulan Muharram yang disunatkan untuk berpuasa, bahkan pada bulan-bulan yang haram. Pada bulan-bulan yang haram, iaitu 4 bulan itulah, 4 bulan tersebut. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketujuh ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah disunatkan untuk berpuasa. Kan? 1 Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan puasa pada 10 Zulhijjah. Jangan puasa pada 10 Zulhijjah. Puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Jangan puasa pada 10 Zulhijjah. Kerana apa? 10 Zulhijjah ialah hari raya korban ataupun Aidul Adha. Aidul Adha. Dan juga pada hari Aidul Adha ataupun pada hari raya korban diharamkan untuk berpuasa. Tak sah berpuasa dan juga diharamkan. Jadi puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini ialah 7 hari ataupun 7 jenis puasa yang disunatkan berulang-ulang pada setiap tahun. Kemudian kita masuk pula yang kedua, puasa yang berulang-ulang pada setiap bulan. Apakah itu? Yang pertama ialah hari-hari putih, kan, pada setiap bulan, iaitu hari yang ke-13, 14, 15 pada setiap bulan. Bulan Islam bukannya bulan Mac ke bulan April ke apa. Maksudnya bulan Muharram, bulan Safar, kan, bulan Syaban, bulan Rajab dan juga lain-lain disunatkan untuk puasa pada 13, 14 dan 15. Kemudian yang kedua ialah hari-hari hitam, disunatkan juga untuk berpuasa. Apakah itu? Pada hari yang ke-28, 29 dan 30. Disunatkan juga untuk berpuasa pada hari tersebut setiap bulan. Pada 28, 29 dan 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian yang ketiga ialah sunat yang berulang pada setiap minggu. Puasa sunat yang berulang-ulang pada setiap minggu. Kat sini disebut 2 sahaja. Yang pertama ialah puasa pada hari Isnin. Puasa pada hari Isnin. Ini berdasarkan kelakuan lah ataupun amalan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara amalan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah baginda puasa pada hari Isnin. Kenapa? Kerana pada hari Isnin lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kerana pada hari Isnin lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi disebabkan itulah kerana kesyukuran itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari tersebut. Lain macam sikitlah kita sambut hari jadi makan kek. Rasulullah sambut hari jadi dengan berpuasa, dengan beribadah. Gitulah. Baik. Jadi pada setiap hari Isnin, setiap minggu disunatkan untuk berpuasa. Yang kedua ialah puasa pada hari Khamis. Puasa pada hari Khamis.
Kan, puasa pada hari Khamis. Sama juga kan, kerana berdasarkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan lain, Rafiq Muslims. Satu hari sebelum satu Ramadan boleh tak puasa sunat? Maksudnya 30 Syaban ataupun 29 Syaban lah berdasarkan kalender. Nanti kita akan tengok juga, tak sempat hari ni kita akan tengok pada puasa yang haram, antara hari yang diharamkan untuk puasa ialah pada hari Syak. Pada hari Syak. Apakah itu hari Syak? Ringkas je lah, tak sempat nak masukkan kitab ni, iaitu 30 Syaban. 30 Syaban apabila ada dengar khabar angin bahawa ada orang dah lihat anak bulan. Ketika itu 30 Syaban. Jadi apakah hukum puasa pada hari tersebut? Pada hari Syak tersebut, hukum dia ialah haram. Hukum dia ialah haram. Kecuali, secara ringkas, kan, takut ni kesian pula nanti. Kena tunggu hari Jumaat pula. Kecuali bagi orang yang dah biasa puasa, dah ada wirid puasa. Dan juga wirid dia tu berbetulan dengan hari hari Syak tersebut. Contohnya 30 Syaban jatuh pada hari Khamis. Dan juga dia dah biasa dah puasa hari Khamis. Tak kisah, dia boleh puasa. Contohnya lah, secara ringkas. Ataupun boleh juga orang yang nak qada berpuasa pada hari tersebut. Dia ada qada. Ni wajib lah, bukan sunat, ni wajib. Dia ada qada. Kan? Dan juga dia dah sempit sangat masa. Kan? Ketika itu, dia boleh untuk berpuasa pada 30 Syaban. Bahkan wajib ke atas dia. Secara ringkas lah. Harap menjawab. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang bulan setiap minggu ialah Isnin dan Khamis, kan, seperti pengarang Safatul Zubat, wa sunnatus siyami yaumi Arafah illa liman fil hajji haitsu ad'afah wa sittu syawalin bil wila awla wa ashura'i wa tasu'a wa saumul itsnaini kadzal khamisi ma ayyamu bid ila akhir bait. Jadi ini aku kata nak antara nukilan para ulama lah yang mengumpulkan puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat, kan. Dia kata apa? Sunat puasa yang Arafah kecuali orang haji kerana ia melemahkan 6 hari Syawal dan berturutan dengan Ramadan adalah lebih utama, juga puasa Tasu'a dan Ashura dan puasa Isnin dan Khamis serta hari-hari putih. Ini nak katakanlah sama juga macam kita sebut tadi. Ada puasa yang berulang setiap tahun, ada puasa yang berulang setiap bulan, ada puasa yang berulang setiap minggu. Jadi apakah amalan puasa yang paling afdal? Kita akan baca sini. Puasa sunat yang paling utama ialah berpuasa sehari dan berbuka sehari, iaitu puasa Nabi Daud AS. Puasa sehari dan berbuka sehari seperti puasa Nabi Daud AS. Siapa yang mampu, maka dia boleh beramal dengan amalan ini. Siapa yang tak mampu, boleh beramal dengan yang lebih ringan. Kalau tak mampu, lebih baik kita ambil amalan yang lebih ringan. Lebih baik kita buat dengan amalan yang lebih ringan. Kan, seperti apa? Seperti puasa pada hari-hari putih, kan, di mana Rasulullah SAW bersabda, puasa 3 hari tersebut pahalanya seperti 30 hari, seperti sebulan. Jadi ikut kemampuan sendiri. Ada orang suka solat, ada orang suka puasa. Jadi bagi orang yang suka berpuasa, maka ini ialah berita gembira bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang beramal dengan apa syakilati, macam dengan corak masing-masing itulah, kan, dengan kemampuan masing-masing. Ada Allah SWT bagi seorang dia suka solat, maka dia boleh solat sunat. Ada orang dia suka puasa, maka dia boleh puasa sunat. Ada orang suka sedekah, maka dia boleh sedekah. Ada orang suka apa lagi? Suka belanja orang makan, maka dia belanja orang makan. Jadi bagi orang yang suka puasa sunat, maka ini ialah berita gembira bagi mereka. Harap-harap bagi siapa yang mendengar ni, terutamanya saya, dapat sama-sama kita beramal lah. Kan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu kita dan juga amalan kita, dan juga menerima amalan kita. Kan. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan, moga-moga Allah SWT memberkati kita pada bulan Syaban dan juga sampaikan kita pada bulan Ramadan. Setakat itu sajalah pada hari ini. InsyaAllah kita pada hari Jumaat kita akan
pada masa yang sama, pada hari Jumaat kita akan masuk pula pada bab yang sama, sambung sikit lagi kan. Tapi sebelum itu, lepas ini kita akan disertai ataupun kita akan mendengar daripada ketua projek sedekah Ramadan di Kemboja, Cambodia Care, bersama dengan Cik Maziana. Dan dia akan menerangkan tentang sedekah Ramadan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.